Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya Sanusi sah menjadi klaster mahkamah. Jadi lepas ini, Parti Pembangkang Perikatan Nasional tak boleh lagi bermain-main dengan sentimen klaster mahkamah kerana mereka telah pun disahkan masuk klaster mahkamah. Orang yang terkenal iaitu Muhyiddin Yassin, Wan Saiful Wanjan dan juga Sanusi Maknur kini sah menjadi penghuni klaster mahkamah. Jadinya Sanusi klaster mahkamah bukan kerana politik, malah tiada kaitan dengan politik langsung. Walaupun telah disebut sebelum ini, malah ramai juga yang sudah menyebutnya. Kali ini saya ingin menekankan sekali lagi bahawa pendakwaan di bawah akta hasutan terhadap Menteri Besar Kedah Sanusi Maknur bukanlah bersifat politik dan tiada kaitan sama sekali dengan sebarang unsur politik. Beliau didakwa di mahkamah adalah kerana memperlekeh dan mempertikaikan raja. Pertama, terhadap Sultan Selangor dalam pelantikan Menteri Besar, dan kedua, terhadap yang di-Pertuan Agong berhubung pembentukan kerajaan perpaduan. Dakwaan mempertikaikan Sultan Selangor dan Agong itu dibuat Sanusi dalam ucapan terbuka yang bererti ia memperlihatkan kecenderungan untuk menghasut dan membangkitkan perasaan tidak setia kepada raja. Harus difahami bahawa pelantikan Menteri Besar adalah hak serta budi bicara Sultan sesebuah negeri dan memperlekeh pelantikan yang dibuat Sultan adalah bererti sama seperti memperlekeh kebijaksanaan baginda. Begitu juga dengan penubuhan kerajaan perpaduan. Keceluparan Sanusi menuduh Agung tidak pernah menitahkan perkara itu adalah juga keterlaluan, menyeleweng dan seolah-olah merendah-rendahkan kebijaksanaan baginda dalam menyelesaikan kemulut politik negara. Perkara itu bukan saja difahami memang titah baginda, bahkan Muhyiddin Yassin selepas menghadap Agong sesudah PRU 15 lalu juga ada menyebut tentang hasrat penubuhan kerajaan perpaduan oleh baginda itu. Muhyiddin memberitahu Perikatan Nasional menolak idea penubuhan kerajaan perpaduan atau unity government yang dicadangkan Agong itu. Jika idea menubuhkan kerajaan perpaduan bukan sesuatu yang dititahkan Agong, bagaimana Muhyiddin boleh menyebut mengenainya? Makna mudahnya, menubuhkan atau penubuhan kerajaan perpaduan memang merupakan idea serta titah Agung dan bukan direka-reka oleh Anwar sebagai didakwa oleh Sanusi. Berdasarkan keceluparan Sanusi memperlekeh dan mempertikai dua raja dengan dua perkara yang berbeza itu, beliau memang sepatutnya didakwa di mahkamah dan kini secara langsung bergelar klaster mahkamah. Dengan itu, pendakwaan terhadap Sanusi tiada kaitan dengan politik, tidak berunsur politik dan tidak untuk kepentingan politik mana-mana parti dalam kerajaan sebagaimana dituduh oleh pihak-pihak tertentu. Tindakan yang diambil adalah semata-mata berdasarkan kesalahan atau kebiadaban yang Sanusi lakukan terhadap raja. Lebih daripada itu, kalau kita lihat juga semua laporan polis terhadap Sanusi termasuk oleh ahli-ahli Dewan Diraja Selangor, semuanya adalah berkaitan perlekehannya terhadap Sultan Selangor. Tiada satu pun ada laporan polis terhadap keceluparan Sanusi yang menggelar Amiruddin sebagai Menteri Besar yang cokia dan tak cukup rinci. Hal yang sama juga dalam konteks istilah kerajaan perpaduan yang Sanusi dakwa hanya rekaan dan gembar-gempur Anwar saja. Tiada laporan polis berkaitan tuduhan fitnah yang dibuatnya itu kepada Perdana Menteri. Meski tidak dapat dipastikan sama ada wujud laporan polis berkaitan tindakan Sanusi mempertikaikan titah Agung berkaitan kerajaan perpaduan itu, tetapi pihak berkuasa barangkali memutuskan ucapan Menteri Besar berkaitan perkara itu adalah merupakan perbuatan melampau serta tidak wajar oleh seorang pemimpin atau ketua kerajaan negeri.
Maka sebab itulah Sanusi akhirnya didakwa di mahkamah berkaitan tuduhan terhadap penubuhan kerajaan perpaduan itu. Melihat bagaimana kedua-dua isu dijadikan modal oleh Sanusi, persoalan yang timbul, berpolitik parti Islam apa kalau nama raja sewenang-wenangnya boleh diheret dalam kegairahan untuk memperolehi undi. Mudah kata, disinilah perlunya akta hasutan untuk terus melindungi kedudukan raja-raja sebagai payung kepada rakyat jelata. Bagaimanakan kalau ada 10 orang? Bayangkan kalau ada 10 orang macam Sanusi dan di waktu yang sama tiada akta hasutan. Cuba bayangkan. Sebaliknya, orang politik, Perdana Menteri dan Menteri-Menteri tidak memerlukan pun akta hasutan. Kerana jika difitnah, dipertikai dan diperlekeh secara keterlaluan, mereka boleh memfailkan saman atau membuat laporan polis terhadap sesiapa yang menuduh demikian. Tetapi atas kedudukan istimewa mereka, raja mesti sentiasa dilindungi oleh akta hasutan. Sabuddin Hussein, 20 Julai 2023. Saudara-saudara sekalian, apa pendapat Anda tentang isu kali ini? Sekian dulu, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, sekali lagi Anwar Ibrahim mendedahkan penjelasan yang kita tunggu-tunggu. Raja mengatasi politik. Itu peringatan Anwar Ibrahim terhadap pembangkang hari ini. Apa pendapat Anda semua? Patutkah perkara ini harus terus diingatkan hari demi hari, jam demi jam kepada pembangkang? Walaupun mana-mana pihak dalam kerajaan terbuka menerima kritikan, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengingatkan pembangkang agar mengelak daripada mengkritik raja-raja Melayu. Anwar berkata, beliau boleh menerima sebanyak manapun kritikan daripada sesiapa dan tidak akan sekali-kali menggunakan akta hasutan terhadap pengkritiknya. Paling hebat, kata Presiden PKR itu, beliau akan memfailkan saman atau membuat laporan polis. Tetapi kalau caci raja, saya sudah jawab, itu hadnya. Kerana raja itu mengatasi politik, kata Anwar. Raja ini bukan ketua parti, tetapi ketua negeri dan ketua negara. Katanya pada sebuah program Al-Hijrah di Tanjung Karang, Selangor. Semalam, pemimpin PAS Sanusi Muhammad Nur mengaku tidak bersalah atas dua tuduhan bawah akta hasutan kerana membuat kenyataan berbaur hasutan terhadap raja. Anwar sebelum ini berikrar bahawa kerajaannya akan mempertahankan institusi diraja daripada dicemuh atau diperlekehkan atas nama kebebasan bersuara. Malam ini Anwar menyangkal dakwaan bahawa kerajaannya menyalahgunakan kuasa dan melakukan pendakwaan terpilih terhadap pembangkang. Anwar berkata, jika beliau mahu mengambil tindakan apabila dikritik, sudah tentu beliau akan berbuat demikian dari mula lagi. Namun, katanya, beliau tidak boleh berbuat demikian kerana Malaysia menegakkan kedaulatan undang-undang. Beliau turut mempersoalkan mengapa dirinya yang dikritik berhubung penahanan Sanusi, sedangkan laporan polis dibuat oleh ahli Dewan Diraja Selangor. Kemudian mereka kata tak hina pun Sultan Selangor. Tak apalah, jawablah di mahkamah, kata Anwar Ibrahim. Sekali lagi saya ingin menjelaskan kepada anda, apa yang paling membuatkan kita tertanya-tanya dan paling menarik menjadi persoalan kita ialah mengapa Anwar Ibrahim yang dikritik, mengapa Anwar Ibrahim yang dipersalahkan, kononnya mahu menahan Sanusi Maknur. Walhal perkara tersebut dilakukan kerana laporan polis dibuat oleh ahli Dewan Diraja Selangor. Makna kata, Anwar Ibrahim tidak ada terlibat dengan apa-apa laporan polis. Oleh kerana ahli Dewan Diraja Selangor sendirilah yang telah membuat laporan polis terhadap ucapan Sanusi yang didakwa menghina Sultan Selangor tersebut. Susulan tuduhan dikenakan terhadap Sanusi,
Pengerusi Perikatan Nasional juga, yaitu Muhyiddin Yassin, menuduh kerajaan semakin galak menggunakan tindakan undang-undang untuk menekan lawan politik. Terdahulu, Jabatan Peguam Negara menegaskan bahawa sebarang keputusan mengenakan tuduhan dan pendakwaan adalah berdasarkan keterangan dan fakta hasil siasatan, bukannya atas desakan mana-mana pihak maupun faktor lain. Saya teringat lagi ketika Anwar Ibrahim juga pernah mengatakan kalau benar dia adalah orang yang berdendam, sudah lama dan sudah ramai orang yang ada dalam penjara. Tetapi Anwar Ibrahim kata beliau menegakkan undang-undang kedaulatan undang-undang yang ada di Malaysia. Anwar Ibrahim kata beliau boleh dikritik sebanyak mungkin oleh sesiapapun. Jika beliau mengambil kira dikritik itu adalah perkara yang beliau kata boleh ditahan. Dan paling teruk sekalipun, kata Anwar Ibrahim, beliau hanya akan membuat laporan polis atau memfailkan saman dan tidak akan sekali-kali menggunakan akta hasutan terhadap pengkritiknya itu. Namun, kata Anwar Ibrahim, kalau caci raja, saya dah kata Anwar, itu adalah hadnya. Kerana raja itu mengatasi politik. Raja bukan ketua parti, tetapi ketua negeri dan ketua negara, kata Anwar Ibrahim lagi. Saudara-saudara sekalian, saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Anwar Ibrahim, yaitu kalau caci raja itu sudah sampai tahap yang tak boleh dibiarkan lagi, itu sudah hadnya. Kerana raja itu mengatasi politik dan raja juga bukan ketua parti, tetapi ketua negeri dan ketua negara. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa ikuti terus ulasan selepas ini. Tinggalkan komen anda. Malaysia kita punya, kita juga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, Ketua Pengarah SPRM Azam Baki memberikan keputusan, memberikan kenyataan yang ditunggu-tunggu oleh rakyat Malaysia dan pastinya menakutkan Sanusi kerana SPRM mengesahkan Menteri Besar Kedah pun akan dipanggil. Jadi lepas ini harap-harap Sanusi jangan pula buat tak tahu ya. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM sudah merakam kenyataan 12 individu bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu perlumbungan unsur nadir bumi REE di Kedah. Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, kesemua individu yang dipanggil setakat ini dari Perbadanan Menteri Besar MBI Kedah dan syarikat swasta yang dikatakan terlibat dengan perlumbungan REE tersebut. Setakat ini masih belum ada yang orang politik yang dipanggil untuk memberi keterangan. Sesiapa saja akan dipanggil untuk beri keterangan. Mana yang difikirkan perlu, mungkin cepat atau lambat sahaja, kata beliau. Nak siasat bukan boleh terjah sahaja. Kena buat pengesahan dan panggil saksi berkenan. Kena pastikan hal berkaitan prosedur untuk luluskan pengeluaran REE. Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor pun akan dipanggil sebab dia yang sain surat yang tular itu. Katanya selepas program Cakna Rasuah SPRM bersama Media Zon Timur di Kuala Nerus, Terengganu hari ini. Sekali lagi saya bacakan kepada anda, ini keputusan daripada Ketua Pesuruhjaya SPRM Malaysia Azam Baki, iaitu Menteri Besar Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknor pun akan dipanggil sebab dia yang sain surat yang tular itu. Itu sebab ramai netizen mengatakan bahawa bagaimana Sanusi tidak tahu tentang perkara itu, walhal Sanusi lah yang menandatangani surat yang tular itu, kata mereka. Kalau dia tak tahu tentang hal itu, ini menunjukkan mungkin Sanusi kurang arif, tidak ambil peduli atau acuh tak acuh, kata mereka. Tapi kalau Sanusi tahu tentang hal itu, kata mereka, jadi kenapa boleh berlaku pula? Itulah yang menjadi persoalan dan perdebatan buah mulut
netizen dalam media sosial pada waktu ini. Azam Barki berkata, SPRM juga sedang mengesan beberapa saksi dari China yang dikatakan membuat pelaburan dalam perlombongan RII tersebut untuk turut membantu siasatan. Pegawai penyiasat sedang menyiasat kes saksi dari luar negara, katanya. Mengulas dakwaan SPRM ditekan oleh pihak tertentu supaya mempercepatkan siasatan kes RII susulan pilihan raya negeri PRN semakin hampir. Azam menyangkal kenyataan tersebut dan menegaskan perkara itu hanya kebetulan berlaku dalam tempoh ini. Tiada siapa menekan kami. Ini cuma secara kebetulan. Sama ada kerana PRN atau tidak, ia bukan masalah. SPRM dalam hal berkaitan apa juga isu rasuah dan salah guna kuasa dalam pentadbiran kerajaan yang ada merit untuk siasat, kita siasat, katanya. Semalam, seorang pegawai kanan MBI Kedah dan seorang wanita yang merupakan pengarah sebuah syarikat ditahan bagi membantu siasatan kes rasuah lebih RM13 juta serta salah guna kuasa membabitkan isu perlombongan RII di Kedah. Sumber SPRM berkata, suspek yang berusia 63 dan 40 tahun itu direman 3 hari hingga 21 Julai selepas ditahan di Alusta, di sekitar Alusta Kedah serta Ibu Negara. Menurut sumber, syarikat terbabit dipercayai telah menjalankan aktiviti perlombongan itu secara haram sejak tahun 2020 dan mendapat perlindungan daripada pihak berkuasa tertentu. Jadi sesuailah SPRM, cepat-cepatlah siasat perkara ini. Jangan biarkan perbuatan haram seperti ini, perlombongan haram seperti ini dapat perlindungan lagi daripada pihak berkuasa tertentu. Kalau benar ianya dilindungi oleh pihak berkuasa tertentu, itu adalah sesuatu yang menjijikkan. Sekian dulu untuk kali ini. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Banyak netizen mula mengerumuni media sosial dengan memaparkan dan menularkan tentang isu kali ini. Mereka kata habislah Muhyiddin Yassin kerana telah pun menjolok tabuan. Mereka kata kesilapan Muhyiddin apabila menuntut Anwar Ibrahim memohon maaf dan menunjukkan bukti tentang pelupusan hutang Felda. Akhirnya petang tadi, baru sebentar tadi, Perdana Menteri Anwar Ibrahim menuntut Muhyiddin minta maaf pula. Kalau semalam Muhyiddin yang menuntut Anwar minta maaf. Kali ini Anwar pula menuntut Muhyiddin minta maaf kerana Perdana Menteri telah pun mendedahkan bukti pelepasan hutang Felda tersebut. Perdana Menteri Anwar Ibrahim mendedahkan sebahagian dokumen yang membuktikan dia telah menandatangani skim pengecualian hutang untuk peneroka Felda. Ini selepas pengerusi Perikatan Nasional PN, Muhyiddin Yassin, menuntut bukti bahawa perkara itu berlaku. Dokumen itu ialah Akaun Rizab Perkhidmatan Kewangan FSRA serta pesanan sukuk. Justru itu, saya mendesak Muhyiddin untuk memohon maaf atas fitnah yang dilemparkan kepada saya, kata Anwar dalam satu kenyataan. Saudara-saudara sekalian, dengan pendedahan kali ini, apa pula yang akan diberikan alasan oleh Muhyiddin Yassin? Saudara-saudara sekalian, sebagaimana yang dijanji, Anwar tunjuk bukti hutang Felda telah dilupuskan. Sekarang giliran untuk menuntut Muhyiddin segera memohon maaf. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengemukakan bukti beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang peneroka Felda. Sebelum ini, kata Anwar Ibrahim, saya tidak perlu 24 jam. Saya hanya perlu 12 jam. Memang saya tanda tangan pada 27 Jun lepas. Dan Anwar bertanya, kenapa Muhyiddin Yassin tak buat kerja? Saya pun tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Muhyiddin cabar begitu, baik. Saya tunjuk bukti, saya tanda tangan pelupusan hutang RM990 juta. Dan dia kena minta maaf, kata Anwar Ibrahim.
Anwar berkata demikian. Bagi menjawab tuntutan Muhyiddin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang Peneroka Felda berjumlah RM83 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Muhyiddin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat bertarikh 18 Julai menerusi firma Guaman, Rosli Dahlan Saravana Partnership. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, Anwar juga perlu mengumumkakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan beliau sebagai Menteri Kewangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang Peneroka Felda bernilai RM8.3 bilion. Saudara-saudara sekalian, dalam perkembangan paling terbaru pada pagi tadi, Anwar akhirnya menunjukkan dokumen bukti sebagaimana yang dijanjikannya. Berikut adalah bukti tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe dan apa pendapat Anda. Adakah dengan pendedahan bukti oleh Anwar Ibrahim ini akan menyebabkan Muhyiddin menuntut maaf? Kita tunggu apa yang jadi selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. 2 hari selepas Sanusi didakwa di Mahkamah Session, akhirnya satu berita yang paling mengejutkan dan duka cita melanda Sanusi pula, yaitu Saifuddin Syur lucut pangkat kehormat TLDM kepada Sanusi. Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasution Ismail mencadangkan supaya menarik balik gelaran Laksamana Pertama Kehormat Pasukan Simpanan Sukarela Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM yang diberikan kepada Muhammad Sanusi Maknor. Ini selepas Menteri Besar sementara itu didakwa menghina Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Sanusi dilantik sebagai Laksamana Pertama Kehormat Simpanan Sukarelawan Tentera Laut Diraja Malaysia pada 2021, tetapi Saifuddin menegaskan bahawa Sultan Selangor merupakan kapten yang dipertua TLDM. Sultan Selangor itu memang TLDM bawah naungannya. Jadi Datuk Sanusi dia kehormat. Dia bukan tentera laut tapi dia dapat kehormat punya. Sultan Selangor itu adalah ketua dia. Tiba-tiba hang pihina tuanku. Jadi saya ingat mungkin sampai masanya Majlis Angkatan Tentera semak balik hak kehormat Sanusi barangkali sampai masa tarik baliklah, kata beliau. Cabut tu pasal tak hormat dengan Sultan Selangor. Katanya ketika berucap pada Majlis Pelancaran Jentera Pilihan Raya Parti bagi kawasan Dun Suka menanti. Sanusi ketika berceramah pada 11 Julai lalu didakwa berkata, Kesultanan Kedah adalah satu-satunya di negara ini yang mempunyai susul galur keturunan yang tidak putus-putus berbanding kesultanan lain dan mempersoal pelantikan Amiruddin Syari sebagai Menteri Besar untuk mengetuai pentadbiran Selangor. Ini dilihat sebagai satu penghinaan kepada Sultan Selangor yang menyebabkan aduan dibuat oleh Dewan Diraja Selangor. Walaupun meminta maaf dan menjelaskan ucapannya dipetik di luar konteks, namun pejabat Diraja Selangor kemudian menyatakan Sultan Sharafuddin Idris Shah bertitah bahawa isu kenyataan Sanusi yang didakwa menghina baginda belum selesai. Pada Selasa, Sanusi dihadapkan ke mahkamah dan turut berdepan pertuduhan hasutan berasingan kerana kenyataannya mengenai Yang di-Pertuan Agong. Bagaimanapun, Sanusi mengaku tidak bersalah dan meminta dibicarakan bagi kedua-dua pertuduhan. Sementara itu, Saifuddin sekali lagi menggesa Sanusi menjelaskan peranan 2 warga China yang dikatakan dikaitkan dengan projek Nadir Bumi Menteri Besar Kedah, Incorporated MBI Kedah. Dakwanya, Sanusi telah menulis surat kepada menteri dalam negeri itu ketika itu Hamzah Zainuddin untuk memohon pas lawatan ikhtisas visa profesional
untuk 10 jurutera dan 21 pekerja mahir dari China untuk bekerja dengan MBI Kedah. Ini kononnya atas kepakaran mereka dalam perlumbungan unsur nadir bumi REE untuk membantu MBI Kedah dalam penerokaan REE. Saifuddin menyifatkan kedua-dua pekerja yang ditaja MBI Kedah itu sebagai mencurigakan kerana seorang telah hilang manakala seorang lagi ditahan awal tahun ini kerana menceroboh hutan simpan bersama lebih 380 beg biji nadir bumi. Ini bukan eksplorasi lah, ini curi, kata Saifuddin. Antara lain, Saifuddin menuntut penjelasan Sanusi tentang kepakaran mereka, skop kerja, tempoh pekerjaan dan imbuhan mereka. Dia juga menuntut Sanusi menjelaskan seorang pekerja warga China yang menghilangkan diri itu. Semalam SPRM dilaporkan menahan seorang pegawai kanan MBI Kedah dan seorang pengarah syarikat bagi memudahkan. Siasatan berhubung dakwaan kecurian sumber REE di hutan simpan Bukit Enggang di Sik Kedah. Pada Februari lalu, 52 suspek ditahan di kawasan itu berhubung aktiviti perlombongan haram di hutan simpan berkenan. Saudara-saudara sekalian, memang malang menimpa Sanusi kerana baru 2 hari beliau didakwa di mahkamah. Kini beliau berpotensi akan dilucutkan jawatan pula dan pangkat beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini 7 kegagalan PAS di 3 negeri. Sebelum kita teruskan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe dan share video ini. Saudara-saudara sekalian, 7 kegagalan PAS di 3 buah negeri mungkin menarik perhatian anda dan mungkin akan menjadi ilmu baru untuk anda. Sudah tiba masanya untuk gelombang merah biru mengambil alih Kedah, Kelantan dan Terengganu. Selama ini, kegagalan PAS mentadbir 3 negeri ini dengan baik telah menyebabkan anak muda terpaksa merantau jauh untuk mencari rezeki. PAS dan PN wajib dijatuhkan untuk memastikan masa depan yang lebih baik untuk anak-anak kita. Hakikatnya, PAS gagal menguruskan ekonomi 3 negeri ini dengan baik. Hidup rakyat yang sejahtera bergantung kepada pertumbuhan ekonomi sesebuah negeri. Saya perincikan 7 kegagalan PAS menguruskan ekonomi 3 negeri ini dengan baik. Pertama, sumbangan ekonomi 3 negeri ini yang terlalu kecil walaupun saiz negeri yang besar. Kelantan, Terengganu dan Kedah hanya menyumbang 1,8%, 2,5% dan 3,4% KDNK negara pada tahun 2022. Jauh bezanya dengan sumbangan 7,4% Pulau Pinang dan 25,5% Selangor kepada KDNK negara. Data ini jelas menunjukkan PAS gagal mengembangkan ekonomi negeri. Apatah saudara-saudara sekalian. Kedua, PAS gagal menjaga siswaza amat malang. Kedah dan Terengganu mempunyai gaji penengah siswaza terendah di seluruh Malaysia. Misalnya, pada tahun 2021, 50% siswaza di Kedah hanya berpendapatan di bawah RM3 dan R138. Maka, tidak hairanlah ramai anak kelahiran Kedah berkelulusan tinggi terpaksa merantau ke Pulau Pinang, Selangor atau Kuala Lumpur untuk bekerja. Gaji penengah siswaza di Selangor contohnya adalah RM4,130. Bukanlah sebab KL itu tidak berada di Kedah, tetapi pentadbiran PAS di Kedah sendiri yang gagal. Ketiga, PAS gagal mewujudkan pekerjaan bernilai tinggi.
Setinggi manapun kelulusan akademik Kedah, Terengganu dan Kelantan tidak mampu menyediakan peluang pekerjaan, peluang kerja berkemahiran tinggi. Peratusan pekerja mahir di Kelantan, Kedah dan Terengganu hanyalah 23,2%, 26,7% dan 22,4% pada tahun 2021, jauh berbeza dengan 36,2% di Pulau Pinang dan 35,4% di Selangor. Keempat, PAS gagal menyediakan kemudahan paling asas. Data rasmi menunjukkan hampir 1 daripada 3 rumah di Kelantan tidak ada bekalan air paip. Lebih teruk, hanya 15,4% isi rumah di Kelantan menikmati perkhidmatan kutipan sampah di rumah. Peratusan di Terengganu dan Kedah juga amat menyedihkan. Masing-masing 24% dan 52,7% jauh berbeza dengan hampir 80% di Pulau Pinang. Politik Islam dimainkan PAS tetapi kebersihan diutamakan Kerajaan Pulau Pinang bagi memenuhi tuntutan Islam. Kelima, PAS gagal membasmi kemiskinan. Tak kala Exco Kelantan menikmati kemudahan kereta Mercedes, Kelantan merekodkan kadar kemiskinan mutlak paling terburuk di semenanjung Malaysia, iaitu 12,4%. Sementara itu, Kedah merekodkan kadar kedua terburuk pada 8,8%. Sebaliknya, negeri-negeri di bawah Pakatan Harapan PH mempunyai kadar kemiskinan mutlak terendah. Selangor 1,2%, Pulau Pinang 1,9%. Membasmi kemiskinan sangat dituntut Islam, tetapi ia bukanlah agenda pentadbiran PAS. Keenam, PAS gagal menarik masuk pelaburan yang tinggi. Untuk sekian lamanya, PAS mempunyai rekod yang buruk dalam aspek ini, termasuk di Kedah. Pada tahun 2021, 99,7% pelaburan asing diluluskan dalam sektor pembuatan Kedah, tertumpu di hanya satu lokasi, iaitu Kulim High Tech City. Namun secara khusus, ini adalah hasil usaha agensi-agensi kerajaan persekutuan, di mana pelaburan yang dibawa masuk oleh Sanusi sibuk berpolitik setiap hari sehingga lupa tanggungjawab hakiki untuk memajukan ekonomi negeri. Malah, banyak projek yang diumumkan Menteri Besar Muhammad Sanusi masih tidak nampak hasilnya. Ketujuh, PAS gagal menjaga sisi ekonomi rakyat. Isi rumah di Kelantan misalnya merekodkan pendapatan penengah bulanan yang terburuk di Malaysia, iaitu RM3,563 pada tahun 2019. Pendapatan penengah di Pulau Pinang adalah RM6,169 dan di Selangor RM8,210. Di Kelantan juga 64,4% populasi tergolong dalam lingkungan gaji B40, rekod paling tinggi di Malaysia. Sebab itulah ramai anak muda di negeri-negeri ini berhijrah ke Selangor dan Pulau Pinang. Kemakmuran di Pulau Pinang yang membuatkan Sanusi berusaha siang malam untuk merampas negeri Pulau Pinang. Kepada Sanusi, angan-angan Mat Jenin memang percuma. Menelusuri fakta dan data di atas, saya tegaskan bahawa Kedah, Kelantan dan Terengganu tidak boleh terus dibiarkan begini. Pentadbiran di 3 negeri ini wajib dikali supaya pembangunan sosioekonomi rakyat dapat dipertingkatkan untuk masa depan anak-anak kita. Ini masa untuk gelombang merah biru. Bersama kita tumpaskan gelombang hijau yang ternyata gagal. Ditulis oleh Faiz Fazil, ialah penyandang Keresidun Permatang Pasir dan ahli jawatan kuasa amanah. Dipetik daripada Malaysia Kini. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.
Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selepas 2 hari Sanusi didakwa di Mahkamah Session di Selayang baru-baru ini, akhirnya Sultan Kedah bertitah. Ini titah Sultan Kedah yang kita tunggu-tunggu karena ini pastinya akan meredakan keadaan yang ada di Malaysia pada ketika ini. Sultan Kedah titah, jangan gunakan masjid untuk berpolitik. Daulat tuanku. Sultan Kedah, Sultan Salehuddin Sultan Badli Shah hari ini bertitah agar umat Islam tidak membangkitkan isu-isu yang boleh menggugat perpaduan ummah. Sultan Salehuddin bertitah, Baginda mengharapkan agar umat Islam di negeri ini juga sentiasa hidup dalam bersatu padu dan menjaga keharmonian bersama. Antara salah satu sebab perpecahan yang melanda masyarakat adalah ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsu serta tidak matang dalam memberikan tindak balas dalam perbezaan pendapat, sehingga mudah melenting dan bergaduh sesama sendiri. Walhal pergaduhan ini ada yang berpunca daripada isu remeh-temeh titah Baginda pada Majlis Perhimpunan sempena sambutan Ma'al Hijrah peringkat Negeri Kedah 1445 Hijriah 2023 di sini hari ini. Baginda juga memberi peringatan agar rumah ibadat, yaitu masjid, tidak digunakan sebagai tempat untuk berpolitik kerana dikhawatiri menimbulkan perpecahan. Baginda sama sekali tidak bersetuju dengan segelintir golongan yang tidak bertanggung jawab menggunakan platform masjid sebagai tempat untuk berpolitik dan menimbulkan kegawatan dan perpecahan dalam kalangan umat Islam, titah Baginda lagi. Bertitah lanjut, kata Baginda, bibit-bibit perpecahan dapat diatasi sekiranya semua umat Islam kembali semula kepada ajaran yang paling asas, iaitu berpegang pada roh Al-Quran. Sultan Salehuddin menyeru agar umat Islam mengambil iktibar daripada kehidupan Rasulullah serta berusaha sedaya upaya untuk menyerap tingkah laku dan akhlak Baginda. Pada majlis itu, Sultan Salehuddin turut berkenan menyampaikan anugerah kepada tokoh Ma'al Hijrah, kepada cendekiawan syariah yang juga pemilik Kedah Darul Aman FC, KDA FC, Tan Sri Dr. Muhammad Daud Bakar. Baginda turut berkenan menganugerahkan masjid terbaik kepada Masjid Ar-Rahmlah Guar Cempedak di Jerai bagi kategori bandar, serta Masjid Ar-Rahman Air Hitam Jerlun luar bandar. Saudara-saudara sekalian, apabila titah Baginda ini menyeru supaya semua orang, terutamanya orang politik, jangan gunakan masjid untuk berpolitik, ini satu seruan yang harus diambil kira dan harus diambil berat oleh semua ahli politik. Menolak atau melakukan larangan, yaitu berpolitik di rumah ibadat, akan membawa kepada perpecahan, titah Baginda. Oleh sebab itulah, sesiapa yang cuba melanggar ataupun tidak mengikuti pesanan titah Baginda ini bermaksud bolehlah dikategorikan sebagai orang yang derhaka. Semoga dengan titah Sultan Kedah ini tidak ada lagi isu-isu berkaitan rumah ibadat dijadikan tempat untuk berpolitik. Sekian dulu Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat tengah hari, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Habislah Muhyiddin Yassin kali ini. Seperti yang saya nyatakan dalam konten sebelum ini, tindakan Muhyiddin Yassin mahu menyaman Anwar Ibrahim sebenarnya menjerat leher sendiri, memerangkap diri sendiri. Tuntutan Muhyiddin Yassin kemarin supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dan menarik kenyataan beliau berkaitan dengan pembayaran hutang Felda dan menuntut supaya Anwar Ibrahim memohon maaf dalam masa 24 jam serta menunjukkan kalau benar beliau mempunyai tanda tangan dokumen berkaitan pelupusan hutang Felda bernilai 8.2 bilion itu akhirnya memakan diri. Ramai orang persoalkan, kata mereka, bagaimana kalau benar-benar Anwar Ibrahim
tidak mempunyai dokumen tersebut. Saya kata begini, tindakan itu boleh menyebabkan Muhyiddin Yassin terperangkap sendiri. Akhirnya seperti yang dinyatakan tadi, akhirnya Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri apabila akhirnya Anwar Ibrahim tampil menyatakan, saya tidak perlu masa 24 jam. Saya hanya diberi 12 jam pun saya akan berikan, saya akan tunjukkan dokumen yang ditandatangani, kata Anwar Ibrahim. Jauh sekali Anwar Ibrahim menuntut ataupun memohon maaf, jauh sekali Anwar Ibrahim menarik balik kenyataan beliau. Jadi kali ini habislah Muhyiddin Yassin terperangkap diri sendiri. Bukan diperangkap oleh orang lain, tetapi terperangkap oleh diri sendiri. Hari ini Perdana Menteri tunjuk bukti tanda tangan hapus hutang Ponorogo. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mengemukakan bukti bahawa beliau telah menandatangani dokumen bagi penghapusan hutang Ponorogo Felda. Saya boleh bawa, tak perlu tunggu 24 jam, kata Anwar Ibrahim. Dalam 12 jam pun saya boleh, kata beliau. Memang saya tanda tangan pada 24 Jun lepas. Kenapa dia, bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, tak buat kerja? Tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Ini menjadi persoalan besar kepada kita semua. Apabila Muhyiddin Yassin menuntut, kononnya beliaulah yang menghapuskan hutang tersebut. Tetapi Anwar Ibrahim menyatakan dia yang tanda tangan pada 27 Jun lepas, dan dia turut bertanya, dia hairan kenapa Muhyiddin Yassin tak buat kerja. Saya pun tak tahu, kata Anwar Ibrahim. Kamu Muhyiddin cabar begitu, tidak apa. Baik, saya akan tunjuk bukti saya tanda tangan pelupusan hutang RM 990 juta. Dia kena minta maaf, kata Anwar Ibrahim. Jadi kali ini Anwar Ibrahim yang dituntut. Sebelum ini Anwar Ibrahim yang dituntut memohon maaf sebab kononnya Anwar Ibrahim memfitnah Muhyiddin Yassin. Tapi rupa-rupanya kali ini giliran Anwar Ibrahim menyatakan, kamulah Muhyiddin yang perlu minta maaf kerana tak mengaku tak buat kerja, dan kata Anwar Ibrahim, dan ada bukti bahawa Anwar Ibrahim bercakap benar. Jadi kata Anwar, dialah yang perlu memohon maaf. Jadi tadi Muhyiddin menuntut, Anwar Ibrahim memohon maaf. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Anwar berkata demikian bagi menjawab tuntutan Muhyiddin kepada beliau agar membuat permohonan maaf tanpa syarat dan terbuka secara bertulis susulan kenyataannya yang mendakwa hutang Ponorogo Felda berjumlah 8.3 bilion tidak pernah dilupuskan di bawah pentadbiran Muhyiddin. Tuntutan itu dikemukakan dalam surat bertarik 18 Julai menerusi firma guaman Rosli Dahlan Saravana Partnership. Selain itu, dalam tempoh 24 jam daripada penerimaan surat berkenaan, Anwar juga perlu mengemukakan surat atau dokumen yang ditandatangani mengatakan beliau sebagai Menteri Keuangan pada akhir Jun lepas meluluskan pelupusan hutang Ponorogo Felda bernilai RM8.3 bilion. Justru sebelum melakukan lawatan rasmi ke Vietnam esok, Anwar berkata beliau akan menghubungi Ketua Setiausaha Perbendaharaan KSP Datuk Johan Muhammad Merikan untuk menyerahkan bukti berkenan. InsyaAllah sebelum saya ke Vietnam esok, saya akan telefon KSP dan akan bagi bukti itu. Saya nak dia, Muhyiddin, minta maaf secara terbuka. Kali ini Muhyiddin pula yang perlu memohon maaf. Silap sedikit, Muhyiddin lah yang akan kena saman, Muhyiddin lah yang akan kena. Inilah yang kata meludah ke langit terkena muka sendiri. Dan tak tahulah, mungkin Muhyiddin tak sedar Anwar Ibrahim mempunyai bukti tersebut. Anwar yang juga Menteri Keuangan sebelum ini mendakwa belanjawan 2021 dan 2022 di bawah Perikatan Nasional tidak mempunyai peruntukan untuk menyelesaikan dan melupuskan hutang Felda. Katanya hanya dalam belanjawan Madani 2023 beliau menyerahkan RM 990 juta peruntukan awal bagi melupuskan hutang Ponorogo Felda yang berjumlah RM 8.3 bilion itu. Jadi sekarang nak tanya kepada walaun-walaun penyokong-penyokong Muhyiddin Yassin yang kata Anwar Ibrahim tu bohonglah, memfitnah lah dan sebagainya. Anda fikir-fikirkan sekarang siapalah yang memfitnah, siapalah yang berbohong.
Kali ini kita tunggulah nanti siapa yang akan memohon maaf secara terbuka. Adakah Anwar Ibrahim ataupun Muhyiddin Yassin? Jadi benarlah kata-kata penganalisis politik sebelum ini, tindakan Muhyiddin menuntut Anwar Ibrahim memohon maaf dan menunjukkan bukti dan mahu menyaman Anwar Ibrahim, tindakan bunuh diri, tindakan menjerat leher sendiri, dan tindakan yang pasti dia sesali. Seperti Mahathir Mohamad telah pun tersilap langkah apabila menyaman Anwar Ibrahim, akhirnya dia menjerat diri sendiri, sehingga banyak perkara yang luar biasa, yang lebih menarik, yang lebih mengejutkan didedahkan satu persatu oleh Anwar Ibrahim. Jangan lupa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri, Menteri Keuangan yang memegang segala-galanya, memegang segala dokumen, memegang segala perkara yang mungkin disembunyikan sebelum ini. Anwar Ibrahim mampu dan ada akses untuk mendapatkan bukti dengan mudah, mengorek dengan lebih mudah, dan mendedahkan dengan lebih mudah. Jadi mungkin Mahathir, Muhyiddin lupa bahwa Anwar Ibrahim sekarang adalah Perdana Menteri dan mereka pula adalah hanya pembangkang. Bahkan Tun Mahathir sekarang tidak punya apa-apa selain hanya pemerhati politik, karena beliau bukan ahli Dewan Undangan Negeri, bukan juga ahli parlimen, dan tidak punya apa kapasiti pun dalam kerajaan. Semoga dengan pendedahan ini Muhyiddin akan lebih berhati-hati apabila mau menyaman sesiapa, karena takut nanti beliaulah yang akan terjerat sendiri. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.